Zon perkembangan parasigma. Zon perkembangan parasigma. Apa yang dimaksudkan dengan zon perkembangan parasigma? Kita jurang antara apa yang boleh dilakukan oleh seseorang individu dengan apa potensi yang boleh dilakukan Jika dibimbing oleh orang. oleh perangai. Kalau skolodik, Kalau ini kemampuan seorang itu untuk buat lebih baik dibanding orang lain. Very good. Ini bawah teori? Vygotsky. Hah? Vygotsky. Vygotsky. Yes, good. Jim Piaget. Ada berapa proses? Start daripada start daripada dia yang motor. Ada berapa? Daripada Dia yang motor. ada praoperasi, Jadi ada untuk praoperasi, operasi, good. ada konkret, Operasi, konkret. Ini operasi formal, operasi dan formal. Dia motor. Apa yang ada dalam elemen dia motor ni? Apa yang berlaku dalam dia motor? dia macam kadang-kadang belajar hisap jari, benda-benda yang Tak, dia okey. Dia start daripada mana? Umur, sejak dah selahi ke setahun. lagi Praoperasi setahun ke 3 tahun. kan? Apa lagi yang perlu ada dalam trial soalan trial motor? Dia bayi yang hisap jari lagi untuk mendapat kepuasan. Okey, praoperasi start dari mana? 2 tahun ke 3 tahun. Apa yang ada dalam praoperasi? Pemikiran ajaib. Okey. Contoh, tengok Superman berterbang, dia pun nak try terbang. Dia fikir Operasi formal? Operasi konkret? dia dapat berfikir secara konkret. Konkret yang Abstract. abstract. Okey, jadi Umur dia 7 hingga 11 tahun. itu yang 11 tahun. Operasi formal? 11 tahun ke dewasa. atas. Apa ciri dalam formal operasi formal ni? Dia berfikir secara saintifik kan? matang. So, apa tak jawab soalan satu? Soalan kedua pun dia pasal linear yang berada pada tahap operasi soalan. Operasi konkret kan? Operasi konkret. So, umur dia sekitar 7 11 tahun. 11 tahun. Rupanya. Apa? Coba. Okey. Sensori. Daya ingatan. Daya ingatan okey. Berapa sangat yang apa? Yang sensori, yang daya ingatan yang kita boleh Sangat.
Pasal itu. Jangka pendek. Jangka pendek. Betul. Apa yang awak faham dengan jangka pendek? Tadi ingatan jangka pendek. Kita contoh kita berulang-ulangkan nombor tu, lepas tu kita lupa. Faham tak? So daya ingatan ni dah, kalau kat sini dah 4 saat, kat sini mesti lebih kan. Jangka panjang. Apa yang dimasukkan ke daya pemimpin jangka panjang? Sesuatu ingatan yang kita ingat dalam masa jangka panjang. jangka panjang. Dalam jangka panjang tu dalam definisi dalam berapa minit agak Sehari. Lebih. Jangka pendek. Kalau katakan sini dah 7 minit. Sini mungkin lebih 10 kan. Okey kan. Ke atas. Okey, soalan nombor 8. Puan Azizah sedang mengulangi nombor kad pengenalan yang baru saja diberikan oleh seorang pelanggan sebelum dia dapat memasukkan ke dalam buku rekod. Semasa nombor itu diulang, Puan Azizah menyimpan dalam A. Jangka masa panjang, B. Jangka masa pendek, C. Ingatan sensori, D. Ingatan sementara, E. Ingatan kenangan. So, jawapan dia? D. Ingatan jangka pendek. Yes, good. Okey, soalan nombor 9. Zon perkembangan proxima. Yang tadi yang berbincangkan tadi, zon apa yang perlu ada dalam ZPD. ZPD merupakan juang antara apa yang dicapai oleh seseorang secara individu dengan apa yang dia berpotensi capai jika dibantu oleh orang yang lebih mahir. Tindakan guru yang selaras dengan konsep ini ialah nombor 1, menentukan tahap penguasaan pelajar dalam topik yang sedang diajar. Betul atau salah? Betul. Okay, good. Yang kedua, mengetahui apa yang pelajar dapat lakukan jika dibimbing oleh guru. Betul atau salah? Betul. Okay. Menyesuaikan itu pengajaran dengan zon perkembangan proxima. Betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Tengok potensi pelajar. Ya, good. Yang keempat, menyediakan latihan yang mencabar kemampuan pelajar. Adakah kita menyediakan kita sebagai seorang guru, kita sediakan latihan kepada pelajar kita, dia mampu untuk ni? Betul. Betul. Are you sure? Menyediakan latihan. Latihan yang mencabar untuk kemampuan pelajar. Are you sure? Sure. Why are you sure? Because every student have their own potential that they can achieve. So when they can achieve that, it's your what they can do it lah. Only setiap pelajar tak ada kemampuan masing-masing. Jadi kita nak tengok siapa mana dulu ni lah latihan macam. Okey, nombor 4 ni kita tengok yang kelima. Memastikan topik yang diajar tidak terlalu susah ataupun terlalu mudah. Betul atau salah? Kenapa ZPD dikatakan betul untuk memastikan topik yang diajar itu tidak terlalu susah ataupun terlalu mudah? ZPD ialah potensi kan, potensi jika dibimbing, potensi jika dibimbing oleh seseorang individu yang berpengalaman. Okey. Nampak tak salah sebab tak bimbing pun. Ya, sebab tu aku kata menyediakan latihan yang mencabar itu kemampuan bukanlah tergolong dalam ZPD. Sebab dia tak membimbing. Ya, betul. Sebab ZPD ialah potensi bila dibimbing. Bukan kan kita ni. So jawapannya 1, 2, 3 dan 4. Okey, nombor 10. Mengikut pelaziman kelas
reaksi apabila anjing belajar untuk bergerak balas terhadap sesuatu rangsangan neutral. Gerak balas ini dikenali sebagai, okey, kalau neutral dengan neutral lepas tu dengan makanan dia akan menyebabkan anjing itu keluarkan air liur. Ini teori apa? Teori penaziman. Okey, air liur. Kalau anjing tu keluar teori dah keluarkan air liur, dia penaziman Pelazim tak lazim. Yeah. Ingat, jadi kalau keluar soalan lagi, ingat ni pelaziman tak lazim. Okey. Kalau neutral dengan makanan, dia menyebabkan anjing tu keluar air liur kan. Dia merupakan pelaziman tak lazim. Manakala kalau anjing tu jeling lidah, dia jeling dia. Dia pelaziman atau tak lazim? Lazim kan? So faham kan perbezaan antara teori pelaziman dan tak lazim? So jawapan kat sini Terlazim. kenapa lazim? Sebab dia kata neutral. Tengok balik. Oh, Dia nak neutral. tak lazim. Tak terlazim lah. Okey. Apa? Tengok aku dengan soalan cepat sikit. Malah. Okay. Apabila Amir 6 tahun tinggal seorang diri di dalam rumah, dia sering bercakap dalam hatinya bahawa mak kata jangan bermain api nanti rumah terbakar. Amir bercakap sendiri dalam hati untuk mengawal tingkah lakunya. Bahasa ini dikenali oleh Vygotsky sebagai A. Inner space, B. Bahasa egostrik, monolog kognitif, instinctive space, gender space. So jawapannya Inner speech. dia inner space bermaksud dia bercakap Dengan dia sendiri. cakap Dengan dalam diri dia. Monolog dalaman. monolog Dalaman. dalaman itu dia. Kenyataan berikut adalah selaras dengan tahap simbolik dalam teori benar. Teori benar ada berapa tahap? Ada tiga. Yang pertama Berlebihan. Ingka Motiga simbolik. Nombor satu Ingkia ni tik. Tengok balik. Tu ambil contoh aku. Tu. Tengok balik. Teori mana? Teori tahap yang pertama inisiatif, yang kedua identik dan yang ketiga adalah simbolik. Betul? Cuba tengok balik. Okey. Teori benar yang pertama ialah pelajar boleh menerjemahkan pemikiran mereka dalam bentuk yang pertama inati. Yang pertama dalam teori benar, tahap yang pertama inati. Ingat. Inati. Yang kedua inkoni. Yang ketiga adalah simbolik. Cuba cari teori benar. Ada? Teori benar. Okey. Kita tengok nombor satu. Pelajar boleh menerjemahkan pemikiran mereka dalam bentuk bahasa. Betul atau salah?
Betul. Betul kan? Pelajar mampu berfikir secara abstrak. Dia teori benda ni adalah teori yang berfikiran abstrak. So jawapannya nombor 2 tu betul. Nombor 3, pelajar mampu berfikir secara logik. Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Berfikir secara logik. Teori benar. Betul. Salah? Tengok balik ni. Genetik ialah sejak lahir, kan? So, simbolik ialah yang dewasa pada usia 8 tahun ke atas. Dan genetik ini berumur sejak daripada 0 hingga 3 tahun. Inkonik start daripada 3 tahun hingga 8 tahun. Faham? So jika kita faham daripada secara peringkat apa yang akan berlaku daripada genetik, iaitu sejak bayi sampai ke berumur 3 tahun. Lepas tu inkonik 3 tahun, apa yang akan berlaku terhadap diri seorang kanak-kanak tu sehingga dia berusia 8 tahun. Dan simbolik 8 tahun ke atas. So kita fahamkan konsep tu apa yang seterusnya ni. Faham? Okey, nombor 5, perkembangan bahasa berlaku dengan pesat. Betul atau salah? Teori benar. Betul. Betul. So jawapannya 1, 2, 3, 4 dan 5. Kan? Menurut model pemprosesan maklumat, proses kognitif yang terlibat dalam penghantaran maklumat termasuklah kecuali A. Penumpuan, B. Persepsi, C. Ulangan, D. Pengkodan, D. Sensori. Okey, soalan ni kata kunci dia jenis apa? Cuba tengok dalam soalan tu, nombor 7. Soalan nombor 7. Maklumat model pemprosesan maklumat ada tak? Proses-proses kognitif yang terlibat dalam penghantaran maklumat tersebut kecuali kata kunci untuk soalan tu adalah Sensory. dalam kata kunci soalan tu dia nak Proses-proses kognitif. proses-proses kognitif. Yang terlibat dalam penghantaran maklumat termasuk adakah penumpuan merupakan satu proses kognitif. Betul kan? Yang kedua, persepsi. Betul atau salah? Ya. Sebab apa betul persepsi? Sebab dia proses-proses atau proses maklumat. Penonton tu boleh tengok cek penonton kalau tak faham. Ulangan pengkodan kecuali soalan kecuali maksudnya soalan nak yang tak terlibat dalam proses. yang tak terlibat. Okey. So jawapan dia D. Berikut adalah tokoh-tokoh teori tingkah laku pembelajaran. Teori tingkah laku pembelajaran. Kita teori tingkah laku pembelajaran. Apa dia teori tingkah laku pembelajaran yang kita belajar? Yang pertama adalah Skinner. Teori tingkah laku pembelajaran, pembelajaran. Yang pertama ada Skinner. Yang kedua Thorndike, kan? Thorndike dia merupakan teori pelaksiman. Dia menggunakan eksperimen binatang, iaitu dia menggunakan haiwan kucing yang menyatakan bahawa teori tingkah laku kucing itu seperti tingkah laku
Manusia. Okey. Kepala. Sorry apa tu? Kepala. Sorry? Pelajaran. Ya. Dia burner. Sorry? Kognitif. So, yang dia nak, yang tak ada dalam teori pembelajaran, jawapannya adalah burner. Okey. Skinner menyatakan soalan 15, tengok soalan 15 ni, soalan yang sama dengan aku. Okey, yang kedua, yang ke-12, prinsip teori-teori tingkah laku pembelajaran menganjurkan bahawa organisma akan melakukan gerak balas yang sama walaupun rangsangan yang menggerakkannya tidak 100% sama. Dalam prinsip ini dikenali sebagai generalisasi. Ya. Okey, nombor 13. Skinner menyatakan bahawa jika sesuatu tingkah laku diingini tidak diberi peneguhan, ia akan terhapus. So Skinner menyatakan bahawa jika sesuatu tingkah laku itu tingkah laku diingini tidak diberi peneguhan. Okey, nombor 14. Menurut Howard Gardner, komputeran yang meliputi berkemahiran mencipta sajak, bercerita, menentang, mengingat dan memahami bahasa lisan maupun bertulis secara efektif adalah verbal. Verbal ni maksud apa? Verbal. Tak tahu tak ni? Tak tahu lah cikgu. Verbal. Apa yang dimaksudkan verbal? Gaya badan. Ini Verbal. cakap. Lisan kita gunakan percakapan. Percakapan tu kalau kita lebih istilah tu kita guna apa benda? Perkataan. So, jawapannya perkataan verbal. Analytical. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran analytical? Analik. Sesuatu pemikiran daya yang kita analik. Yang menggunakan nombor. Komputeran interpersonal. Tak tahu. Okey, good. Komputeran berkomunikasi. Tak tahu komunikasi bercakap kan, lisan. Komputeran kreatif. Apa yang dimaksudkan kreatif? Pelbagai. Kan? Sarabanan mampu mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dirinya dan membuat perancangan untuk meningkatkan prestasi akademik berdasarkan penilaian yang dibuat ke atas dirinya. Dia mempunyai soalan kata kunci dia nak kenal pasti kelemahan. Kita kenal pasti kelemahan, alat kata kunci. Lepas tu yang kedua dia nak kekuatan dirinya dan membuat perancangan. Kekuatan dirinya membuat perancangan untuk meningkatkan prestasi akademik berdasarkan penilaian yang dibuat ke atas dirinya. So kalau dirinya dia dalaman. Tahu dia periksa kan kita satu sama Intro. betul kan? Okey, Kasih merupakan seorang pelajar aliran sains. Dia mengambil mata pelajaran kesusastraan bahasa Inggeris.
di sekolah kerana minat dia terhadap subjek tersebut serta keinginan dia untuk menghayati karya sastra. Justru Kasim mempunyai apa yang dimaksudkan dengan intrinsic? Satu motivasi secara luaran. Motivasi minat tu kita minatlah terhadap sesuatu benda, sesuatu perkara itu. Motivasi kepuasan diri. Apa yang maksudkan kepuasan diri? Sesuatu yang kita lakukan. Kepuasan apa yang dimaksudkan dengan kepuasan? Kita rasa suka. Kepuasan diri. Contoh, kamu Ahmad menjawab soalan dengan cemerlang dan dia beranggapan dia sudah bukan contoh kepuasan. Apa yang dimaksudkan dengan kepuasan?